Rata-rata ramai yang mengenali artis ini dan suara lunaknya pernah bermain di telinga dan bibir para peminat muzik rock tanah air pada era 90-an sehingga hari ini. Tinjauan kami ke sini adalah untuk mengikuti perkembangan dan ingin mengetahui secara lebih dekat kelangsungan hidup artis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizam bin Haji Pecok. Kalau nama menyanyi, Nizam Laksmana. Umur saya 56 tahun dan saya telah berkeluarga dan isteri saya Sawati Haji Zulkifli dan saya mempunyai 4 orang anak dan pekerjaan saya ialah masih menyanyi. Kalau ada panggilan jemputan saya menyanyi, tapi saya sekarang ni kira full time je saya menjual produk Buruku. Jadi yang saya panggil Buruku Legend. Jadi itulah pekerjaan saya dan ini yang saya usahakan. Pekerjaan ini saya usahakan hampir 2 tahun lebih dah. Jadi itu di antara yang saya lakukan pada ketika ini. Nizam Laksmana ini berasal dari Negeri Sembilan dan mula berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1990 untuk memenuhi cita-cita beliau untuk menjadi golongan seni. Beliau pernah mengecapi kehidupan yang boleh dikatakan agak senang dan sehinggalah namanya menjadi suram. Okey, kalau nak cerita pasal karier saya ni, ia bermula pada secara seriusnya pada tahun 86 lah. Jadi lepas habis belajar semua dan masa tu masih bujang lagi lah. Jadi macam-macam kerja buat lah. Jadi dapat tawaran menyertai satu kumpulan kugiran lah di Negeri Sembilan. Di sambil itu dia bekerja sebagai membantu pasar malam. Ada toke barang tu. Equipment tu dia ada kedai pasar malam dan kita yang 3-4 orang ni membantu dia lah. Dan di situlah bermula dia karier apabila kita kerap dipanggil untuk buat jemputan di keramaian, rumah orang kahwin kan, joget lambak. Sebab ketika itu memang popular lah kalau majlis perkahwinan tu siang kenduri, malam joget lambak lah. Selepas tu saya dan kawan-kawan ada dapat jemputan ke Kuala Lumpur untuk buat persembahan pada tahun 91 awal 91. Jadi bila buat persembahan tu, kebetulan pula ada seorang komposer yang agak popular iaitu Ismail Ahmad Nawaf. Dia ada pada ketika itu dan dia berminat untuk mengambil kami sebagai artis rakaman syarikat dia atau nama production. So pada awal pertengahan tahun 91 tu kita dapat buat rakaman dan alhamdulillah lagu pula menjadi hit iaitu Gugur di Bunga Cinta dan dapat masuk juara lagu peringkat akhir. Dan selepas masuk juara lagu peringkat akhir tu tahun 91 tu banyaklah jemputan-jemputan kita dapat buat persembahan di serata Semenanjung ni, di utara sampai ke selatan. Dan kita terus juga buat album pada 1992, second album, full album, dan kita masih lagi meneruskan persembahan. Dan apabila kita nak merancang untuk buat third album, tahun berikutnya tu tahun 93 tu kebetulan pula musim zaman rock itu, zaman kugiran itu dia agak slow. Di show tak ada, jadi kita tak jadi buat third album dan kita slowly membuat haluan dan terus mencari ruang sendirilah. Dan zaman tu dah bertukar pada rap, musim rap tu dah bermula dan di situ terkuburlah perjalanan sebagai artis berkumpulan yang tak lagi dapat membuat persembahan apabila permit pun dah susah, fanfare pun dah kurang. Jadi
kita membawa haluan masing-masing. Kena buat kerja lain lah, kena bermula dengan kerja lain di kampung, macam-macam kerja lah, kerja di kampung. And then datang balik ke KL, bekerja balik ke KL, bekerja juga di salah satu syarikat penerbitan album juga. Jadi di situ menyewa dan membuat kerja-kerja lain juga untuk survival kan. Dan pada ketika itu jugalah bertemu jodoh. Pada musim kesusahan itu bertemu jodoh, Allah bagi jodoh. Jadi memang itu satu detik permulaan hidup sebenarnya. Apabila saya berkahwin pada tahun 1995 dan kemudian saya mulakan kehidupan saya sebagai orang biasa bekerja. Saya pernah buat kerja sebagai waiter hantar air di satu food court di Kuala Lumpur ni dalam 4-5 bulan. Selepas itu dapat rezeki sikit, kerja dengan kilang perabot, buat perabot, hantar perabot, bawa lori, macam-macam kerja lah. Dan pada ketika itu lama, sebab nyanyi tu dah tak ada lah. Zaman nyanyi tu bagi saya dah tak ada. Bila kita dah berkahwin tu, dah berkeluarga ni, dia dah lebih kepada keluarga. Dia tak ada fikir lagi pasal nyanyian. Jadi macam-macam kerja dah buat. So, lepas tu dapat juga peluang lebih sikit, nak gaji lebih sikit, bekerja sebagai operator pest control. Ini kawalan serangga. Itu lama, daripada 97 sampai 2008. Jemputlah mana pun, memang tak pergi dah. Hati tu dah tak ada, dalam industri tu dah tak ada lagi. Kita stop. Ini aku nak bekerja. Inilah peluang untuk membina kehidupan. Dan Alhamdulillah, bila dah lama bekerja, dapat kumpul modal. Bila kita dah anak membesar dan pekerjaan makin tinggi, so kehidupan tu semakin memerlukan lebih bekerja kuat. Hinggalah ke tahun 2015, apabila tanpa disangka-sangka, saya mendapat tawaran untuk memasuki satu program hiburan di TV, di stesen swasta. Dan tak sangka, sebab ingatkan dah tak ada orang nak lagi dah. Sebab kita dah declare kita tak mahu nyanyi. Tapi apabila dapat tawaran tu, bertanya dengan rakan-rakan, bertanya dengan ni, why not, kata kau cubalah, mana tahu ini rezeki lagi yang datang. So saya cuba, alhamdulillah dapat masuk program tu sampai minggu ke-6. Dan juga dia dapat memberikan satu pengalaman baru untuk kehidupan yang agak lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Okey, apabila saya menyertai program tersebut, alhamdulillah, selepas itu saya mendapat banyak tawaran. Tak sangka lah sebenarnya, dikenali semula, orang ingat balik, oh lagu ni lagu dia, lagu cerita ni, oh saya suka, ini mengimbas kenangan lama bersama isteri semua, dan macam-macam lah. Jadi dia membantu, program itu membantu untuk saya meneruskan mencari rezeki. Dan hujung-hujung dapat lagi kan jemputan nyanyian. Pada tahun 2020, sekali lagi beliau diuji dengan dugaan yang agak berat apabila mengetahui isteri kesayangan beliau mengidap barah payudara. Pada masa itu, dunia kita dilanda pandemik COVID-19. Pelbagai pekerjaan yang beliau lakukan bagi mengumpul wang untuk pembedahan isterinya. Tapi sehinggalah pada awal tahun 2021, saya diuji kembali dengan ujian yang agak berat, iaitu apabila isteri saya disahkan, didiagnos mempunyai tumor, dan tumor itu ada sel kanser, iaitu breast cancer. Jadi itu satu berita yang sangat menyedihkan pada saya sebagai seorang suami lah. Dan of course dia mengganggu fikiran, mengganggu kelancaran, mengganggu emosi, apalagi emosi isteri. Dan pertama kali tak diduga ujian ini begitu berat. Dan sebab selalunya kalau kanser ini orang hanya akan cakap satu je, kematian. Jadi
pada awalnya saya agak terkejut dan juga sangat menjadikan saya begitu murung dan sedih. Tapi lama-kelamaan saya kata tak boleh macam ni. Sebabnya ialah kita kena berusaha untuk pulih. Dan saya pesan dan cakap dengan isteri saya, tak apa, kita harung sama-sama, kita cari jalan untuk you sihat balik. So bila dah disahkan benar-benar menghadapi kanser dan melalui rawatan-rawatan di hospital Kuala Lumpur, efek daripada rawatan itu, keadaan isteri saya 100% berubah. Fizikal, kesihatan dia, selera dia, emosi dia. Sebab apabila melalui kemoterapi itu, dia jangan amat berat lah. Dia menghilangkan segala selera, makan tak mau, minum pun tak boleh, dan kesakitan yang dialami itu begitu kuat, begitu berat. Dan saya sebagai caregiver, sebagai penjaga, saya kena positif, saya kena memberi semangat, saya kena menghidupkan kembali semangat dia supaya dia melawan. Sebab pesakit kanser ni, kalau kita biarkan, dia akan terus down, dia akan terus weak dan dia tak nak buat perubatan sebab dia menyakitkan. Proses kemoterapi itu menyakitkan. Sakit itu bukan macam kita sakit luka tangan, lebih sakit lagi dan lebih menyedihkan. Dia tidak boleh bercakap sebab dalam mulut dia penuh dengan ulcer. Minum air pun tak boleh. Jadi saya sebagai suami, macam mana nak bagi dia supaya dia boleh makan, dia boleh minum untuk tenaga dia. Jadi situlah ujian yang amat berat. Kebetulan pula pada ketika itu kita dalam pandemik COVID-19. Jadi sumber pendapatan semua orang, bukan saya, semua orang terjejas. Dan saya terpaksa mencari satu alternatif untuk meneruskan kelangsungan. Bagi menampung pembiayaan pembedahan isteri tercinta, beliau mengambil keputusan untuk menjual muruku di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. So selepas isteri saya dalam masa semasa mendapatkan rawatan berterusan dengan hospital Kuala Lumpur, dan keadaan dia semakin baik selepas dia melalui proses kemoterapi, pembedahan dan kemoterapi semula. Dan apabila pandemik itu beralih kepada fasa endemik, di situ nampak ada sinar lah. Apabila saya secara slowly mendapat jemputan nyanyian balik, dan ada yang minta datang ke rumah, ada majlis-majlis tertutup. Jadi saya fikir Allah dah buka ruang balik. Dan dalam masa yang sama, saya ada satu produk yang saya buat bersama rakan, yang saya dah buat lama sebenarnya, tapi saya tak pernah war-warkan lah. Tapi bila zaman pandemik itu, dan bila dah buka, market tu dah dibuka semula, saya teruskan, saya buat jualan muruku yang saya usahakan dah 2 tahun lepas secara seriusnya, sambil saya menyanyi, sambil saya jual muruku, sambil saya berjalan, saya bawa muruku, and then siapa yang dah order semua tu saya hantar. Sebab saya buat delivery sendiri, saya hantar ke Seremban, Melaka, Perak sebahagiannya, ke Pahang pun ada. Dan saya tak post muruku ni, saya hantar sendiri. Jadi itu pentinglah bagi saya, kalau kita dapat hantar secara personal, di keakraban terlebih lebih rapat lagi, dan mereka order lagi, order dan terus sampai hari ini masih saya teruskan. Bermakna dalam kesusahan kita, apabila kita berusaha, kita akan menemui sesuatu yang rezeki itu sebenarnya ada. Yang penting kita kena sedikit usaha. Dan alhamdulillah saya bersyukur,
musim itu telah bertukar dan kedai isi saya semakin baik dan penjualan muruku saya pun semakin laris, dan itu di antara dalam kesedihan ada kegembiraan. Hasil dari penjualan muruku dikumpulkan sedikit demi sedikit, dan mengenai sumbangan pula, beliau tidak menghebahkan kepada umum masalah atau dugaan yang dihadapi olehnya. Jadi maklumlah, apabila dugaan terdatang pada zaman musim kesusahan, itu musim pandemik, waktu kerja tak ada, jadi perubatan isteri agak mahal harga dia. Jadi saya tak adalah memohon bantuan. Maknanya ada juga saya dihubungi oleh pihak wartawan untuk membantu saya untuk membuka tabung untuk diwawarkan. Tapi saya kata tak apalah, jangan buat macam tu, sebab saya faham semua orang ketika itu sangat susah. Semua orang terjejas pendapatan, semua orang dalam tercari-cari untuk macam mana untuk menambah pendapatan. Jadi tidak mungkin saya untuk menambahkan lagi kesusahan mereka untuk membantu saya, sedangkan saya masih sihat, masih ada kudrat untuk berusaha. Jadi walau bagaimanapun ada rakan-rakan yang secara peribadi datang ke rumah terus jumpa saya, mula bantuan, dan saya tolak sebenarnya untuk menerima bantuan ini, tetapi mereka datang itu dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang tertentu. Ada yang kata dia nak beri bantuan ini sebab dia nak mengeluarkan zakat simpanan dia, dan ramai yang datang dan menghubungi untuk memberikan bantuan, dan saya tak suruh dan saya tak minta pun mereka datang ke rumah. Tapi mungkin ini adalah gerak daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi alhamdulillah, dalam kesusahan itu ada kemudahan Allah kirim, iaitu perubatan isi saya ni dibantu oleh kebaikan para doktor menyiapkan borang semua untuk saya bawa ke Mawib. Dan dengan begitu, dengan mudahnya, tak ada banyak ceritanya, perubatan isi saya itu telah ditanggung oleh Mawib. Dan terus saya juga dikunjungi oleh pihak Finas. Dia datang dengan bantuan. Rupanya ramai yang datang daripada Finas datang untuk beri bantuan, dan alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada yang datang memberikan bantuan kepada saya dan isteri saya. Apa yang saya perlukan ketika itu ialah di media sosial, ialah saya mohon doa semua orang supaya isteri saya sihat. Pembedahan isteri beliau berjaya di atas usaha dan keringat beliau sendiri tanpa mengemis bantuan. Kita dengar kata-kata nasihat, pesanan dan peringatan dari Nizam Laksmana. Bagi saya, yang paling penting di sini ialah usaha. Kita janganlah sesekali, bagi saya, mengharapkan belas ihsan orang tanpa kita usaha. Bagi saya, kita kena usaha cara mana sekalipun untuk kita mencari rezeki yang halal. Kalaulah orang memberi, itu lain cerita. Itu mungkin rezeki kita, dia memberi. Tetapi secara pribadi saya akan berusaha dahulu untuk mencari mana yang terbaik untuk menampung perbelanjaan keluarga saya, menampung kehidupan saya sekeluarga, dan saya lebih suka memohon doa daripada kawan-kawan, daripada kenalan-kenalan, daripada rakan-rakan Facebook, IG, agar Allah ambil doa itu dan makbulkan supaya kita keluar dari kesusahan.